Okey, peta topografi ya, bab 2, tajuk peta topografi. Okey, kita tengok dia punya maksud. Apa itu peta topografi? Okey, peta topografi ialah peta yang menunjukkan keadaan bentuk muka bumi sesebuah kawasan. Okey, lukisan yang menggambarkan keadaan bentuk muka bumi sesebuah kawasan. Okey, dan peta topografi ini mempunyai garisan grid secara melintang dan menegak. Okey, ini nanti kita tengoklah. Okey, ini adalah peta topografi. Okey, siapa pernah nampak ni? Mungkin semua pernah nampak kan? Okey, ini ialah peta topografi. Apa yang perlu ada dalam peta topografi ialah okey, perlu ada tajuk. Mana tajuk dia? Ini tajuk dia. Kemudian ada petunjuk, ini petunjuk, dan ada skala. Mana skala? Okey, ini dia punya skala kan? Apa jenis skala yang diberi di sini? Okey, pecahan wakilan. Skala yang digunakan di sini ialah pecahan wakilan, iaitu 1:50,000. Cikgu harap kamu masih ingatlah skala tu ah. Okey, kemudian dilukis menggunakan skala dan simbol-simbol tertentu. Dia menggunakan simbol lah. Contohnya sungai, hutan. Dia bukan lukis gambar sebenar tetapi menggunakan simbol-simbol. Okey, kemudian peta topografi ini ialah peta yang menggambarkan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey, yang ini pun masa tingkatan 1 kamu ada belajarkan ciri fizikal dan ciri budaya. Okey, kita tengok ini selepas ni ya. Okey, ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Apa yang membezakan ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya? Okey, ciri fizikal adalah pelbagai ciri semula jadi seperti bentuk muka bumi, saliran dan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey. Ciri fizikal ini atau ciri pandang darat fizikal ini adalah ciri semula jadi ataupun ciptaan Tuhan. Okey, kita tengok dia punya contoh di bawah ni kan. Belukar, tasik, rumput, payanipah, semua yang wujud secara semula jadi. Okey. Manakala ciri pandang darat budaya pula adalah ciri-ciri buatan manusia. Okey, ciri buatan manusia seperti guna tanah, kegiatan ekonomi penduduk, pertempatan. Okey, kamu boleh tengok di bawah ni lah. Dia punya contoh di sini. Okey, ada jalan raya, jalan kereta api. Kalau yang ini dalam kategori apa? Pengangkutan kan dan perhubungan. Okey, kemudian masjid, kuil, toko. Okey, ini kemudahan sosial. Getah, ini ekonomi. Okey, biasanya pelajar akan confuse ataupun keliru dengan ini sebab dia tumbuhan kan. Jadi dia ingat dia dalam kategori ciri pandang darat fizikal. Bukanlah semua pertanian ataupun kegiatan ekonomi adalah termasuk dalam ciri pandang darat budaya. Okey? Ini yang kamu mesti ingat ni, selalu pelajar lupa. Okey, sebab dia tumbuhan, dia masukkan dia dalam kategori fizikal, bukan dia dalam kategori ciri pandang darat budaya. Okey. Okey, seterusnya kaitan di antara ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey, biasanya ciri pandang darat fizikal dia akan mempengaruhi kewujudan ciri pandang darat budaya. Contohnya tanah pamah. Tanah pamah ini adalah ciri pandang darat fizikal kan? Dia mempengaruhi pertanian, pengangkutan, pertempatan dan kemudahan sosial. Okey, kemudian
Tanah beralun pun sama juga, dia akan mempengaruhi ciri pandang darat budaya. Tanah tinggi sesuai untuk pertanian seperti tanaman teh dan sayur-sayuran, hawa sederhana. Okey, ini ciri fizikal dan ini ciri budaya. Okey, pinggir laut, saliran dan tumbuhan semula jadi. Semuanya mempengaruhi kewujudan ciri pandang darat budaya di sesuatu kawasan. Okey, dia saling berkait rapat. Ciri pandang darat fizikal ini dia Dia saling berkait rapat dengan ciri pandang darat budaya. Okey.